T-minus 20 seconds. Auxiliary enable, signal return. Minus 15. Stand by for terminal count at T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vehicles armed. 3, 2, 1. Fire. Missile away. +5. +10. Burn out. Good burn. Copy, good burn. Apakah itu eksplorasi aerospace? Eksplorasi aerospace merupakan eksplorasi fizikal tentang angkasa lepas yang melibatkan manusia, spacecraft dan juga robotik spacecraft untuk mengkaji objek-objek yang berada di angkasa lepas. Ini adalah satu perkembangan yang sangat besar untuk manusia di seluruh muka bumi ini. Ini boleh memberi kebaikan untuk kita terus maju sebagai manusia dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan untuk diaplikasikan dalam kehidupan harian. Dengan eksplorasi ini, ia dapat mengembangkan kepakaran teknologi sains sekaligus mengukuhkan sistem pertahanan negara. Terdapat dua negara besar yang telah berjaya menghantar angkasawan mereka ke angkasa lepas, iaitu Amerika Syarikat dan Rusia. Pada tahun 2007, Malaysia juga telah berjaya menghantar seorang angkasawan negara pertama, iaitu Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Shukor. Untuk menerokai bidang ini, Malaysia perlu membuat persediaan yang rapi kerana bidang ini mampu menelan perbelanjaan jutaan ringgit. Hal ini kerana kajian dan latihan yang perlu dibuat supaya segala urusan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Dalam video ini, kami akan menceritakan tentang kebaikan dan keburukan usaha Malaysia dalam menerokai angkasa lepas dan hasil kajian yang telah kami lakukan untuk Malaysia meneruskan kajian dalam eksplorasi aerospace. Jadi, mari kita sama-sama saksikan video ini. Sorotan literatur. Menurut Ibu, Dasar Angkasa Negara 2030, terbitan Kementerian Tenaga Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Mereka telah menceritakan mengapa Malaysia perlu terlibat dalam bidang angkasa lepas ini. Penulis juga mengemukakan beberapa teras dasar yang mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia dalam Dasar Angkasa 2030. Antaranya, ia dapat mengukuhkan takdir urus dalam mengoptimalkan akses negara kepada keupayaan angkasa. Untuk melaksanakan hal ini, Malaysia harus merangka akta dalam pentadbiran dan mengawal aktiviti serta penggunaan angkasa lepas untuk mewujudkan peraturan dan panduan untuk membangunkan sektor di dalam negara ini. Selain itu, negara perlu menetapkan keutamaan dan fokus keupayaan angkasa negara kepada aplikasi dan R&D penderiaan jauh, komunikasi dan navigasi serta bidang angkasa lain yang memberi impak kepada negara.
Malaysia perlu membangunkan kepakaran tempatan dan keupayaan industri domestik yang ketiga yang kompetitif kepada sistem angkasa antarabangsa. Mereka juga menyatakan bahawa dengan pengaktifan dalam bidang ini, ia dapat menyumbangkan kepada ekonomi dan kesejahteraan negara untuk menyokong sektor lain. Dan yang akhir sekali, sektor ini juga dapat mengeratkan hubungan antara negara kita dan negara luar kerana ia dapat melahirkan kerjasama dalam konteks program-program pengajian angkasa lepas. Manakala bagi jurnal, menurut jurnal Josh Price, ia menyatakan bahawa banyak impak positif yang dihasilkan oleh penerokaan angkasa lepas terhadap kehidupan manusia. Antara kebaikan penerokaan angkasa lepas ini adalah membuka banyak ruang kepada manusia, memperkembangkan sains dan teknologi sejagat dan memfokuskan kepada teknologi internet. Dengan adanya satelit-satelit di ruang angkasa Malaysia, ia dapat memudahkan perhubungan komunikasi tanpa batas. Ini juga dapat memajukan teknologi pemantauan manusia dengan menaikkan kemampuan teknologi untuk mengambil dan merakam gambar dari sudut yang lebih baik. Dengan adanya gambar-gambar ini, ia memudahkan saintis di Malaysia untuk meramal kepada geografi dan membantu merancang untuk menjalankan projek pembangunan dan lebih mesra alam. Dan bukan itu saja, ia juga dapat membantu untuk memantau dan meramal perubahan cuaca dan kadar pencemaran alam dengan lebih menyeluruh. Bahagian seterusnya adalah artikel bagi cabaran industri angkasa lepas. Penulis ini menyatakan bahawa industri angkasa lepas di Malaysia agak kecil, tetapi ianya semakin berkembang dari semasa ke semasa dengan pimpinan agensi angkasa lepas. Namun, Malaysia adalah sebuah negara membangun di mana terdapat beberapa masalah yang bakal dihadapi untuk mengembangkan sektor penyelidikan angkasa lepas. Antaranya, permintaan pasaran yang sedikit bagi pasaran domestik dan tidak mempunyai keupayaan untuk membina teknologi sedemikian seperti membina chip tunggal bagi sistem penentu kedudukan global iaitu GPS. Malah, penulis juga telah mengutip kata-kata daripada Ketua Pengarah Angkasa iaitu Dr. Nordin Ahmad di mana ia berbunyi, sebagai contoh, negara pernah mempunyai sebuah syarikat sedemikian tetapi permintaannya terlalu perlahan dan menyebabkan syarikat itu tidak dapat dikekalkan kerana memerlukan pelaburan yang sangat besar selain kekurangan teknologi tinggi bagi sektor domestik. Penulis juga menyenaraikan beberapa keburukan yang berlaku sekiranya kita menerokai angkasa lepas. Antaranya ialah menelan kos yang sangat tinggi seperti yang kita sedia maklum, penerokaan angkasa lepas akan memakan kos tinggi bagi menampung perbelanjaan sebelum, semasa dan selepas misi itu dijalankan. Selain itu, penerokaan ini menghasilkan lebih banyak sampah di planet kita. Menurut NASA, lebih 1/2 juta sampah telah terhasil daripada penerokaan angkasa lepas sejak 50 tahun yang lalu. Jika perkara seperti ini terus berlaku, tidak mustahil penyelidik di masa hadapan terpaksa menanggung kos proses pembersihan ruang angkasa bagi mengurangkan kemalangan semasa melalui ruang angkasa sebelum sampai ke ISS. Berdasarkan kajian yang telah kami jalankan, terdapat 4 kaedah kajian yang kami lakukan untuk menjalankan kajian ini. Antaranya, pembacaan daripada keratan akhbar dan majalah, media massa, media sosial dan juga borang soal selidik. Melalui 4 kaedah ini, terdapat pelbagai info dan pendapat yang berlainan dari responden yang telah kami perolehi untuk mengkaji kebaikan, keburukan dan juga pandangan orang umum tentang penerokaan aerospace ini. Jadi, marilah kita saksikan pandangan-pandangan mereka dengan lebih lanjut. Okey guys, untuk hasil kajian ini diambil semuanya daripada kajian Google Form yang telah kami sediakan dengan terlebih dahulu. Hasil kajian ini kami mengambil sebanyak 40 orang responden yang terdiri daripada pelbagai jantina, status, umur, bangsa dan agama. Daripada hasil kajian kami, responden dari kalangan wanita lebih berminat dalam bidang eksplorasi ini daripada responden dari kalangan lelaki dengan perbezaan sebanyak 10%. Dari segi faktor umur pula, kadar purata responden yang kami terima adalah daripada kalangan umur 19 sehingga 25, di mana kita boleh melihat anak-anak muda yang lebih berminat dalam bidang ini.
Seterusnya, majoriti bangsa yang menjawab borang selidik kami ini adalah bangsa Melayu, di mana ia merangkumi 85% daripada responden kami. Hal ini kerana borang soal selidik ini diagihkan di komuniti sekitar kawasan kajian adalah bangsa Melayu. Dan akhir sekali, untuk status responden ini menunjukkan separuh daripada mereka yang sudah bekerja dan separuh lagi adalah pelajar. Ini menunjukkan tidak kira mereka sudah bekerja maupun masih belajar, tetapi mereka masih minat dalam bidang ini berkembang maju dalam sama rata. Untuk kami mengkaji lagi dengan lebih mendalam, kami telah menyediakan beberapa soalan yang berdasarkan objektif kajian kami. Berikut merupakan 3 objektif kajian yang menjadi garis panduan bagi soalan-soalan yang telah dikemukakan. Objektif yang pertama, mengenal pasti kebaikan dan keburukan usaha Malaysia menerokai angkasa lepas. Objektif kedua, menyenaraikan kepentingan penerokaan angkasa lepas kepada negara. Objektif ketiga, menganalisis kesan penglibatan Malaysia dalam misi meneroka angkasa lepas. Untuk setiap objektif tersebut, kami telah kemukakan 3 soalan untuk setiap objektif tersebut. Dan soalan-soalan tersebut adalah yang berikut. Oleh itu, kami mendapati dan terkejut bahawa jawapan-jawapan mereka ini majoritinya adalah jawapan yang sangat positif, di mana puratanya adalah 85% dan ke atas. Jadi geng, berdasarkan hasil kajian melalui Google Form itu, kami mendapati bahawa lebih daripada 85% bersetuju dan menyokong bahawa negara Malaysia seharusnya menceburi bidang eksplorasi aerospace ini. Hal ini disebabkan ia bukan saja akan membawa banyak faedah dari segi ekonomi negara, tetapi yang utamanya adalah bidang ini dapat mengembang jauh teknologi sains dan maklumat kita. Dengan kemajuan ini, ia dapat memudahkan kita untuk mendapat dan menyebarkan ilmu dan maklumat di serata dunia dengan lebih pantas dan efisien. Akan tetapi, setiap kebaikan pasti didatangi dengan keburukan dan risikonya. Antaranya adalah space debris, atau dikenali sebagai space junk, turut akan meningkat. On the side note, untuk negara Malaysia mencapai eksplorasi aerospace ini, terdapat pelbagai persediaan yang perlu dilakukan, dan itu mungkin akan memakan masa tambahan pula dengan dunia kita diserang dengan pandemik COVID-19 ini, di mana ia telah banyak delaykan pelbagai proses atau kerja sebelum Malaysia dapat meneruskan dengan mengerja bidang ini. Akhir sekali, tidak juga terlupa akan risiko untuk merangut nyawa para angkasawan kita meningkat juga jika kita tidak membuat persiapan yang mencukupi. Oleh itu, untuk menutup video ini, kami berasa untuk Malaysia maju dalam bidang apa jua, kita sebagai rakyat Malaysia harus berganding bahu dan bekerjasama untuk memajukan apa jua bidang yang boleh membawa kebaikan untuk masa depan Malaysia. Malaysia boleh!